Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan tugasan projek kumpulan iaitu dari kumpulan 11. Kumpulan kami mendapat tajuk teori eklektik. Saya Nur Syuhada binti Hashim bernombor matrik 279749. Jadi, saya ingin menerangkan bahagian pengenalan, iaitu teori ini telah diperkenalkan oleh Wilford Weber. Beliau telah menegaskan bahawa teori eklektik ini telah menggabungkan semua aspek dari pelbagai teori untuk menciptakan keselarasan yang menyeluruh meliputi teori atau psikologi. Sebagai contoh, guru merupakan sumber pemilihan tingkah laku pengolahan tertentu yang sesuai dengan situasi tingkah laku. Jadi, teori eklektik ini berpegang kepada satu fahaman bahawa kaedah atau cara yang baik digunakan dari pelbagai pendekatan. Pada tahun 1984, ada seorang Prochaska menyatakan bahawa teori ini merupakan satu prinsip psikologi untuk menangani dan mencegah masalah personaliti individu dengan menerapkan prinsip khusus atau kaedah yang ditetapkan berdasarkan sesuatu masalah yang dialami. Seterusnya, pelapor teori ini iaitu Erikson telah menegaskan dan memberi keutamaan untuk memahami kaedah komunikasi yang berkesan dalam sesi kaunseling. Ia merupakan tunjang utama yang diperlukan oleh kaunselor. Oleh itu, dalam teori eklektik ini, kaunselor perlu mengamalkan 3 perkara iaitu solution focus, naratif dan terapi kontraktivis. Terapi solution focus ini tidak menyediakan kaedah yang menyeluruh untuk mengetahui masalah klien, namun ia menyelesaikan masalah tanpa mengetahui masalah yang lain yang berkait dengan masalah yang terjadi pada diri klien. Manakala, terapi naratif pula membantu klien dengan memahami dengan lebih mendalam tentang kehidupan mereka serta melihat cara klien itu sendiri berfikir tentang masalah yang dialaminya. Saya bagi satu contoh iaitu terapi solution focus. Ini digunakan dalam sesi telecounseling iaitu sesi yang dijalankan melalui telefon, media masa, internet di mana klien itu membuat keputusan dengan segera untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Seterusnya, terdapat 3 objektif utama dalam teori ini. Yang pertama ialah mengetahui dengan lebih mendalam konsep utama dan falsafah dalam teori kaunseling. Tujuan utama objektif ini dilakukan adalah setiap ahli kaunseling perlu memahami dengan lebih mendalam tentang konsep teori dan pelapor sesuatu teori itu. Hal ini kerana ia merupakan tunjang utama untuk melahirkan keberkesanan sesi yang dijalankan. Namun, penguasaan teori ini memerlukan usaha yang berterusan untuk menguasainya. Maka, adalah menjadi kewajipan sebagai seorang kaunselor untuk menguasai teori-teori psikoterapi agar profesional kita sentiasa terpelihara. Manakala, objektif kedua ialah mengetahui untuk membuat tindakan yang rasional dengan penggunaan teori. Objektif ini adalah kerana sebagai seorang kaunselor, mereka perlu memberi fokus tentang tindakan yang rasional semasa sesi sedang dijalankan. Kesesuaian penggunaan teori ini adalah sangat penting bagi memastikan sesi kaunselor itu berjalan dengan lancar. Yang terakhir, objektif mengenal pasti teori-teori kaunseling dan psikoterapi. Objektif ini bertujuan untuk memahami dan memberi fokus tentang perkara yang dilakukan oleh klien melalui penggunaan teori. Justeru, terdapat banyak teori kaunseling yang perlu dititik beratkan dan mengambil inisiatif memahami dengan lebih mendalam agar ia dapat membantu kaunselor dalam memberi sepenuh perhatian dan tenaga terhadap apa yang difikirkan yang menjadi punca kepada masalah yang dialami klien. Justeru, pengetahuan dan kemahiran teori ini amat penting yang perlu dikuasai oleh seorang kaunselor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Rusisyam bernombor matrik 280455 ingin membentangkan tentang pengasas teori bagi pendekatan eklektik. Pendekatan ini mempunyai 3 pelopor utama secara keseluruhan. Pelopor yang pertama ialah George Kelly. Beliau dilahirkan pada tahun 1905 di Kansas City, Missouri, Amerika Syarikat. Beliau merupakan seorang anak tunggal dan mempunyai ibu bapa yang amat berpegang kuat kepada agama. Mereka juga mempunyai komitmen yang tinggi dalam membantu orang sekeliling. George Kelly juga telah menghabiskan masa selama 19 tahun di Ohio State University untuk pengajian serta berkenaan teori personalitinya. Beliau juga amat dikenali kerana beliau pernah memperkembangkan konstruk peribadi yang mementingkan berkenaan sesuatu peristiwa dan telah meninggal dunia di tahun 1967. Pelopor yang kedua pula ialah Milton Erickson. Beliau dilahirkan pada tahun 1901 di Wisconsin, Amerika Syarikat. Ketika beliau berusia 17 tahun, beliau pernah menderita penyakit polio. Sewaktu beliau ditimpa penyakit tersebut, beliau mula menyedari kepentingan komunikasi bukan lisan seperti tone suara, tingkah laku ketika bercakap dan sebagainya. Beliau merupakan pengasas bagi American Society for Clinical Hypnosis dan amat mahir dengan teknik hipnosis.
Beliau turut dikenali sebagai seorang yang mempunyai tingkah laku yang baik dan merupakan seorang kaunselor yang mampu menenangkan klien yang telah menentang ketika terapi dijalankan. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1980 di usianya yang ke-78 tahun. Pelopor yang terakhir bagi pendekatan eklektik ini ialah Arnold Lazarus. Arnold Lazarus telah dilahirkan pada tahun 1932 di Johannesburg, Afrika Selatan. Beliau merupakan anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik. Sepanjang proses beliau membesar, beliau mempunyai tanggapan bahawa setiap pandangannya adalah tidak penting dan beliau sering diabaikan oleh ahli keluarganya. Oleh yang demikian, beliau telah membesar menjadi seorang yang pemalu, terlalu sensitif dan tidak berpuas hati. Sewaktu beliau menjadi kanak-kanak, beliau sering dibuli kerana tubuh badannya yang kecil dan kurus. Apabila meningkat usia remaja, beliau mula melibatkan diri dalam aktiviti membina badan dan aktiviti penulisan sehingga dapat menerbitkan hasil tulisannya yang tersendiri di sebuah akhbar tempatan. Pada tahun 1965, beliau telah berjaya memperkenalkan terapi pelbagai modal sebagai salah satu pencapaian hidupnya. Seterusnya adalah berkenaan pandangan pendekatan eklektik ini terhadap sifat semula jadi manusia. Menurut George Kelly, manusia mampu untuk membina dan menguji hipotesis tersebut secara berlawanan mengikut apa yang dilihat melalui realitinya. Oleh itu, Kelly telah memperkenalkan The Role Construct Repertory Test atau dikenali sebagai RAP test. Melalui test tersebut, manusia akan membina dikotominya seperti bijak atau bodoh, beragama atau bukan beragama, ahli sukan atau bukan ahli sukan dan sebagainya. Selain itu, manusia juga cenderung kepada mobility basic need seperti behavior, affect, sensation, imagery, cognition, interpersonal dan drugs atau biology. Behavior membawa maksud seberapa aktif seorang manusia. Affect pula membawa maksud seberapa dalam emosi seorang manusia. Sensation pula ialah berkenaan bagaimana seorang manusia boleh memfokuskan terhadap kepuasan dan kesakitan diri yang dirasai melalui diri rasa. Imagery pula berkenaan imajinasi dalam pemikiran manusia. Cognition pula bermaksud sejauh mana manusia merupakan seorang yang suka memikir. Interpersonal pula ialah kepentingan kehidupan sosial dalam diri seorang manusia. Dan drugs atau biology merujuk kepada kesihatan manusia dari segi pemakanan, keselamatan diri dan sebagainya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nur Hafni binti Abdul Nasir, nama matrik 281202. Dalam teori eklektik ini terdapat 4 andaian asas dan prinsip teori yang juga dikenali sebagai tahap proses perkembangan kognitif. Tahap yang pertama adalah sensory motor, di mana seseorang akan memberi fokus pada setiap tindakan dan perasaan langsung daripada keadaan sekeliling dengan lebih cepat. Yang seterusnya pula adalah perkembangan konkret, di mana seseorang dapat berfikir secara logik dan mungkin akan lebih bersifat objektif. Yang ketiga adalah operasi formal, iaitu seseorang boleh membuat kesimpulan dengan tepat. Yang terakhir ialah dialektik ataupun sistematik, di mana seseorang akan memahami sesuatu di peringkat metakognitif. Matlamat teori ada 3. Yang pertama adalah menumpukan kepada keunikan personaliti seseorang individu. Yang seterusnya berteraskan kepada penilaian basic ID, iaitu kaunselor perlu mengenal pasti tingkah laku klien melalui perbuatan, gerak badan dan gerak balas semasa dalam sesi kaunseling. Yang terakhir adalah gaya terapi yang tidak boleh dipelecehkan dan perlu ikut ketetapan falsafah terapi berkenaan. Assalamualaikum, nama saya Nuni Surati binti Azman, nama matrik 278858. Di sini saya akan menerangkan tentang peranan kaunselor dalam aplikasi teori eklektik. Teori eklektik merupakan pendekatan yang menggabungkan pelbagai pendekatan untuk menjalankan sesi kaunseling. Kaunselor mempunyai peranan tertentu dalam menjalankan sesi kaunseling mengikut terapi yang mereka gunakan seperti terapi multimodal, PCT dan trans-theoretical model. Oleh itu, kaunselor perlu menggunakan pelbagai modaliti untuk membantu klien agar dapat mengatasi masalah mereka serta menjalankan sesi kaunseling dengan lancar sehingga ke penghujungnya. Pertama sekali, peranan kaunselor apabila menggunakan terapi multimodal ialah kaunselor akan bertindak aktif dan melibatkan diri sepenuhnya dalam terapi semasa sesi dengan klien. Kaunselor juga akan bersikap fleksibel dan boleh menyesuaikan diri dengan baik dalam mengendalikan klien serta masalah. Peranan yang dimainkan oleh kaunselor dalam terapi ialah sebagai pengajar atau jurulatih dan model peranan untuk klien. Kaunselor juga akan menentukan style interpersonal yang sesuai dengan klien semasa melayan klien sepanjang sesi. Peranan kaunselor yang kedua ialah peranan kaunselor dalam penggunaan terapi trans-theoretical model atau TTM. Kaunselor bertindak sebagai pemberi galakan dan dorongan kepada klien. Kaunselor harus berupaya untuk membentuk hubungan terapeutik dan kaunselor perlu menerima klien seadanya, saling menghormati, empati dan sentiasa bersedia untuk mendengar masalah klien.
Kaunselor juga berperanan untuk mengenal pasti tahap masalah klien. Pengetahuan tahap ini amat penting untuk menentukan pelan rawatan yang sesuai untuk klien berdasarkan tahap masalah mereka. Kaunselor perlu mengenal pasti setiap perubahan yang telah dicapai, sedang dicapai dan akan dicapai oleh klien. Akhir sekali, peranan kaunselor dalam penggunaan terapi DCT atau Development Counselling and Therapy. Kaunselor akan mengenal pasti terlebih dahulu orientasi utama dan sekunder klien sebelum membuat perancangan intervensi rawatan yang sesuai. Pada peringkat awal, kaunselor akan menggunakan intervensi yang bersesuaian dengan klien tetapi secara beransur-ansuran. DCT menekankan 3 tahap objektif dan intervensi iaitu asas, pertengahan dan tahap mendalam. Pada peringkat asas dan pertengahan, berfokus kepada kaedah penyelesaian masalah yang efektif dan tahap mendalam pula fokus kepada integrasi, sintesis dan penggunaan perspektif yang baru. Proses teori elektrik juga bergantung kepada 3 terapi iaitu terapi multimodal, DCT dan theoretical model. Yang pertama sekali ialah proses teori terapi multimodal, iaitu satu kaedah psikoterapi yang komprehensif dan berorientasikan tindakan. Terapi multimodal menepati ciri-ciri rawatan tingkah laku kognitif yang mengambil kira semua modaliti dalam kefungsian manusia. Terapi multimodal meletakkan keutamaan kepada keunikan setiap individu. Selain itu, proses teori dalam terapi DCT, teori ini berasaskan pelbagai sistem intervensi yang menggalakkan rawatan yang paling bersesuaian dengan klien. DCT bukan setakat kombinasi teknik-teknik yang diambil dari pelbagai teori tetapi membahagikan antara teori. Tujuan DCT adalah untuk menilai perkembangan kognitif klien semasa mereka memulakan proses terapi dan kaunseling. Proses teori yang terakhir ialah dalam terapi Trans-Theoretical Model atau TTM yang merupakan satu model perubahan yang bergantung kepada kesediaan klien untuk berubah, jenis masalah yang perlu diubah dan proses teknik yang digunakan untuk membuat perubahan. Keunikan teori ini adalah penekanan yang diberikan terhadap proses perubahan klien. Proses teori ini juga membantu perhubungan iaitu menekankan aspek hubungan terapeutik antara kaunselor dan klien sebagai elemen untuk menjayakan sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Zulkarnain, bernombor metrik 278815. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan tentang teknik-teknik serta konsep utama teori elektrik. Antara teknik yang digunakan dalam teori elektrik ialah temuduga awal akan dijalankan sebelum seseorang kaunselor menjalankan sebarang sesi kaunseling dengan klien. Tujuan temuduga adalah untuk memfokuskan perkara-perkara yang menyebabkan satu kejadian. Kaunselor memberikan penekanan terhadap mobility basic aid yang digunakan dan 2 punca utama yang dicatatkan dengan berhati-hati. Dalam terapi multimodal ataupun TMM, ia bukanlah perkara yang luar biasa untuk membuat intervensi semasa pertemuan ringkas. Penilaian terapi multimodal berterusan dalam semua aspek penumpuan, pengetahuan yang luas mengenai tingkah laku kognitif, imagery dan interpersonal. Seterusnya kita pergi kepada konsep utama terapi. Bagi teori elektrik, konsep utama terapi ialah personality berasaskan daripada faktor genetik, fizikal, alam sekitar dan pembelajaran sosial. Manusia tidak bertindak balas kepada keadaan sebenar tetapi bertindak balas kepada keadaan yang diterima. Manusia tidak akan bertindak secara automatik kepada rangsangan luaran. Pemikiran mereka tentang satu rangsangan akan menentukan yang manakah rangsangan yang dilihat, bagaimana mereka melihatnya, bagaimana nilainya dan berapa lamakah mereka akan mengingatinya. Kebanyakan klien menanggung kesan daripada konflik setelah mengalami keadaan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan sosial dan personal mereka. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Terima kasih. Nama saya Nadia Asila binti Nur Azizi, bernombor metrik 281277. Aplikasi teori dan setting silam budaya. Teori ekletik ini sememangnya sesuai untuk digunakan dalam pelbagai jenis budaya. Selain itu, kaunselor juga bebas untuk memilih teknik yang sesuai mengikut klien yang mempunyai latar belakang serta ciri-ciri yang berbeza. Walau bagaimanapun, pendekatan integratif seperti teori ekletik ini tidak bermakna ia senang dan mudah untuk digunakan disebabkan sifatnya fleksibel. Hal ini kerana seseorang kaunselor tersebut hendaklah cermat dalam memilih teknik yang sesuai serta sensitif dengan budaya kliennya. Bagi kelebihan teori ekletik, teori ini boleh digunakan untuk klien dari pelbagai jenis karakter dan juga latar belakang yang berbeza. Hal ini kerana kelebihan teori ekletik ini dalam menggunakan pelbagai rawatan dan juga teknik
menjadikannya ia lebih mudah untuk melindungi keperluan klien yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Okey, untuk pelemahan teori ini pula, teori eklektik ini tidak begitu popular dan juga tidak begitu dikenali ramai kecuali oleh para pelopon dan juga pengasasnya. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, kebanyakan buku teori kaunseling dan psikoterapi tidak banyak memasukkan teori eklektik ini dalam pembincangan di dalam buku-buku tersebut. Okey, kelemahan yang terakhir ialah teori ini boleh menyebabkan dan menghasilkan kekeliruan kepada klien. Hal ini kerana tindakan kaunselor dalam mengubah siasatannya mengikut kesesuaian keadaan klien di dalam fasa-fasa proses kaunseling boleh menyebabkan kekeliruan di dalam diri klien itu. Akhir sekali, saya ingin membentangkan kesimpulan yang terdapat daripada tugasan ini. Dapat disimpulkan bahawa teori eklektik ini mempunyai perbezaan yang sangat ketara dengan teori yang lain. Hal ini kerana jika hubungan klien dengan kaunselor itu baik, teknik ini tiada masalah dan senang untuk dilakukan. Justeru, klien hendaklah menghormati kaunselor kerana ia sangat penting dalam sesuatu sesi yang dijalankan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan klien untuk memberitahu perkara peribadi dan membuat penerokaan diri. Jika hubungan antara kaunselor dan klien itu baik, maka kecenderungan individu itu untuk menceritakan perkara yang dialaminya senang untuk diperolehi. Teori eklektik ini sangat penting dalam membuat pencegahan dan untuk merawat klien. Teori ini meluas bukan sahaja kepada individu, malah kepada pasangan, kepada keluarga, kepada kumpulan yang besar dalam komuniti dan sebagainya. Teori ini sangat penting kerana ia memberi keutamaan kepada faktor genetik, alam sekitar, fizikal dan pembelajaran sosial. Setiap manusia yang menerima rawatan kadang-kadang tidak akan bertindak balas dengan keadaan realiti tetapi bertindak balas dengan keadaan yang diterima. Oleh itu, teori ini menegaskan bahawa kebanyakan klien menanggung impak seorang diri dalam konflik yang hadapi setelah mengalami masalah yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka.